tambahan. Tuan Jeb Oi Chuan On. Sila, Yang Amat. Yang Ketua, saya diberitahu pada pagi ini ada 2 rombongan pelawat yang bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini. Mereka ialah bakal pemimpin negara daripada Sekolah Menengah Jalan Kota Tinggi Keluang Johor dan juga daripada Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chonghua Gombak. Soalan saya yang ketiga, pohon dijawab. Kena tunjuk perangai yang baik depan budak-budak ni. Terima kasih Tuan dan Pertua. Sila, Yang Amat. Untuk makluman ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini masih belum ada suatu dasar kebangsaan untuk menjadikan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga alternatif. Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa mengikuti perkembangan semasa dunia yang sedang menyaksikan semakin banyak negara merancang ke arah penggunaan tenaga nuklear untuk penjenaan kuasa elektrik bagi menjamin keselamatan, perbekalan tenaga, kesinambungan, serta kemampuan pembangunan ekonomi negara masing-masing, termasuk negara jiran di rantau Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Selain dari itu, negara-negara Timur Tengah juga dilaporkan semakin cenderung untuk membangunkan program penjenaan kuasa berasaskan nuklear, khususnya Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Jordan, Republik Arab Mesir, Republik Arab Syria, dan juga Turki. Sehingga Desember 2007, terdapat 439 buah logih jana kuasa nuklear dengan jumlah keupayaan penjenaan kuasa elektrik sebanyak 372.000 megawatt yang sedang beroperasi di 30 buah negara termasuk negara maju Amerika Serikat, Jerman, Jepun, Kanada, Prancis, Persekutuan Rusia, dan United Kingdom. Tuan dan Pertua, kerajaan menyadari bahawa bukan saja simpanan minyak negara kini semakin merosot, bahkan kenaikan harga minyak secara berterusan di pasaran global telah memberi tekanan yang kuat kepada negara. Justru itu, Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi, MOSTI, telah menyiapkan satu kertas kerja yang komprehensif merangkumi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, alam sekitar, perundangan, dan keselamatan untuk memasukkan tenaga nuklear sebagai salah satu sumber tenaga bagi penjanaan elektrik dalam dasar kepelbagaian bahan api negara. Kajian ini adalah perlu bagi meneliti semua aspek yang berkaitan sebelum keputusan dasar boleh dibuat mengenai penjanaan kuasa nuklear di Malaysia. Sehubungan dengan itu, Kementerian saya bersama dengan Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi, KETAK, juga sedang bekerjasama menyediakan kertas cadangan untuk memasukkan tenaga nuklear sebagai satu opsi sumber tenaga bagi negara, membolehkan penjanaan kuasa elektrik daripada sumber tenaga nuklear direalisasikan pada masa hadapan. Untuk kajian itu juga, Agensi Nuklear Malaysia telah dinamakan sebagai agensi peneraju utama untuk menyelaraskan serta mengurus aktiviti perancangan, persediaan, dan pembangunan ke arah menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga negara pada masa hadapan. Kertas cadangan yang dimaksudkan akan dikemukakan untuk pertimbangan Kabinet dalam tempoh yang terdekat. Baik. Dilutong, Yang Amat. Sila, Yang Amat. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Menteri yang sanggup menjawab. Soalan tambahan saya dalam 2 bahagian. 1, sumber teknologi induk. 2, perolehan perisian keras. Kini terdapat lebih 15% bekalan elektrik sedunia yang bersumberkan kuasa nuklear. Berhadapan dengan harga minyak dan gas asli yang kian mencakar langit, barangkali Malaysia juga akan berpusu-pusu menerokai bidang nuklear sebagai satu sumber bekalan elektrik yang relatifnya murah pada jangka masa panjang. Sedangkan daripada 19,723 megawatt elektrik yang dijanakan di Malaysia, percampuran kapasiti secara bahan api dengan izin capacity mix by fuel adalah 62.9% daripada gas asli, 26.7% daripada arang batu, dan 10% daripada hidro. Maksudnya,
kita harus beredar daripada terlalu bergantung kepada gas asli sebagai bahan capacity mix paling utama. Yang Berhormat, ini Namun begitu, sambung saya. Yang Berhormat, Penjanaan kuasa nuklear melibatkan teknologi mantap supaya Yang tidak Berhormat. berlakunya Tak boleh baca lah, malapetaka soalan seperti lah. Chernobyl Soalan tambahan, 1996 yang melepaskan Yang Berhormat, Yang Berhormat Jelutong. Malu kat tambahan, budak-budak Yang tengoklah. Soalan tambahan Yang Berhormat. You ingat you seorang pandai. Yang Berhormat, tak boleh dengar Yang Berhormat. Yang Berhormat, Okey, bukan semua yang fasih dalam bidang teknologi nuklear. Jadi Alah, saya you harus ingat you bagi seorang pandai. garis panduan Soalan, sedikit. Yang Berhormat. Kita juga diberitahu teknologi penjanaan kuasa nuklear melibatkan kepakaran dalam bidang nuklear fission maupun kaedah nuklear fusion soalan. dan Yang Berhormat. radioactive decay. Jadi apakah sumber teknologi induk yang dipilih Malaysia? Adakah ia datang daripada negara-negara nuklear seperti di Perancis ataupun daripada benua Amerika Tak payah jawab. ataupun daripada negara-negara Asia seperti Pakistan? cukup Yang Berhormat, cukup Yang Berhormat. Peraturan 24 Yang Berhormat, tak boleh apa-apa pertanyaan tambahan tidak boleh terdiri daripada beberapa pertanyaan atau gabungan beberapa pertanyaan. Sila duduk Yang Berhormat, Menteri saja akan jawab. Sila Yang Berhormat Menteri. Malu kat budak-budak ya. Terima kasih Tuan Speaker, Tuan Dipertua dan Yang Berhormat, walaupun panjang lebar soalan dan ada lari sedikit dari tajuk. Namun saya ingin hanya mengatakan di sini bahawa atas perkara-perkara yang disentuh itulah pihak MOSTI dan Ketak sedang mempertimbangkan bagaimana untuk mengambil kira perkembangan di peringkat dunia berkaitan dengan penggunaan sumber nuklear sebagai sumber elektrisiti, bahan tenaga elektrik. Dan saya ingin katakan di sini bahawa sememangnya dari segi kos memang ada tarikan kepada perkara sumber tenaga yang berasas kepada nuklear, misalnya dari segi perbandingan kos pengeluaran listrik dari berbagai sumber, dari segi petroleum. Mengikut data 2006 yang diperolehi di peringkat antarabangsa, kosnya adalah 9,63 US sen per kilowatt hour, dan bagi gas pula ada 6,75 US sen. Tapi bagi nuklear sekedar 1,72 US sen, so sekedar 18% daripada kos. Yang perkara kedua adalah selain daripada perihal teknologi dan perihal kos dan seterusnya, adalah perihal penerimaan pihak awam untuk menggunakan nuklear, sumber nuklear sebagai sumber tenaga. Dan saya sekadar maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa di peringkat dunia sememangnya perubahan-perubahan besar sedang dan telah terjadi. Misalnya di negara Prancis yang sebelum ini 20 tahun sebelum ini adalah negara yang antara paling kuat yang menolak nuklear, sumber nuklear sebagai sumber tenaga, sekarang menggunakan 78% daripada kegunaan tenaga ada daripada sumber nuklear. Dan negara-negara lain adalah seperti Republik Korea 38%, Jerman 32%, Belgium 55%. Jadi inilah gambaran bahawa perubahan-perubahan yang luas dan pihak negara Malaysia seharusnya peka kepada perkembangan semasa ini. Terima kasih. Terima kasih.